Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak ulas sedikit berkaitan isu yang berlaku di perkampungan sunnah baru-baru ini yang bertitik tolak daripada perbandingan yang dibuat oleh Johan di pentas perkampungan sunnah. Sebelum itu, saya setakat ini saya tidak ada apa-apa kaitan dengan Johan. Saya bukan kawan dia, tak pernah berjumpa, tak pernah minum sama-sama. Saya bukan kawan dia. Cuma urasan saya ini untuk menjawab sikap melampau beberapa ilmuwan aswaja dalam mengkritik dia. Baik, latar belakang isu ini di atas pentas perkampungan sunnah ketika memberi ulasan ataupun review, Johan menyebutkan perbandingan di antara dua orang perempuan kalau diberi pilihan. Satu, perempuan yang tidak menutup aurat tetapi menunaikan solat. Satu lagi, perempuan yang menunaikan solat tetapi tidak menutup aurat. Kalau dia diberi dua pilihan ni sahaja, dia lebih rela memilih perempuan yang menunaikan solat meskipun tidak menutup aurat. Itu katanya. Dan daripada ucapan itu, dia telah dihentam dan dikritik dengan teruk oleh para ilmuwan aswaja dan juga pengikut aswaja. Katanya dia tak layak bercakap, ucapannya salah dan menyimpang, tak patut perkampungan sunnah menjemput ustaz untuk bagi ucapan, bagaimana ustaz di sebelah tak patut untuk jemput dia untuk bercakap, bagaimana ustaz yang duduk di sebelah dia boleh mendiamkan diri mendengar ucapan ini dan macam-macam lagi kritikan yang dilontarkan kepada dia. Isu ini, pertama kita nak ulas. Membuat perbandingan di antara dua dosa. Apakah dia satu kesalahan? Kena lihat latar belakang ataupun kena lihat konteksnya apa. Kalau perbandingan ini dibuat untuk menghalalkan satu perkara haram, ya, itu dosa besar dan juga boleh membawa kepada kekufuran kalau nak menghalalkan perkara haram. Kalau perbandingan ini dibuat untuk meringankan perkara, menganggap ringan satu dosa yang besar ataupun kesalahan yang besar, ini juga satu kesalahan. Kalau dibuat dalam konteks untuk menggambarkan satu perkara yang orang anggap dosa, nak bagi dia nampak macam ringan dan tak ada masalah, ini tak boleh juga satu kesalahan. Tetapi, kalau perbandingan ini dibuat untuk menunjukkan bahawa satu dosa ataupun satu kesalahan lebih besar daripada kesalahan yang lain. Ada satu kesalahan yang ramai orang anggap ia isu yang besar, kesalahan yang besar. Lalu kita buat perbandingan bagi menggambarkan bahawa kesalahan yang lagi satu ni jauh lebih besar daripada yang tadi, yang orang anggap besar. Ini tidak mengapa. Bahkan, gaya bahasa begini telah digunakan oleh para ulama'. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la an ahlifa billahi kadiban ahabba ilayya min an ahlifa bi ghairihi wa ana sadiq. Adapun aku bersumpah dengan nama Allah lalu aku mendustai sumpah itu, lebih aku sukai daripada aku berdusta dengan nama selain Allah meskipun aku menunaikan sumpah itu. Di sini Abdullah bin Mas'ud membandingkan antara dua kesalahan. Sumpah dengan nama Allah dan dustai sumpah itu satu dosa. Tapi katanya itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah dan menunaikan sumpah itu. Ini bukan bererti Abdullah bin Mas'ud nak menghalalkan sumpah dengan nama Allah lalu tipu. Bukan. Tapi nak menunjukkan bahawa kesalahan sumpah dengan nama selain Allah itu lebih besar. Ada contoh lain. Contoh ini kalau aswaja dengar, mungkin aswaja akan lebih terkejut ataupun akan tenganga mereka. Kata Syu'bah rahimahullah, seorang alim besar dalam hadis, la an azni ahabba ilayya min an udallis. Adapun aku berzina, lebih aku sukai daripada melakukan tadlis, iaitu skip sebahagian nama rawi yang daif di tengah-tengah sanad. Kata Syu'bah, zina lebih aku sukai daripada kesalahan tadlis. Ini bukan bererti Syu'bah menghalalkan perbuatan zina ataupun menganggap ringan perbuatan zina. Tetapi nak menunjukkan bahawa tadlis itu lebih teruk dan lebih memudaratkan daripada zina. Jadi gaya bahasa begini digunakan demi menunjukkan bahawa satu kesalahan lebih besar daripada kesalahan yang lain. Saya mendengar ucapan Johan di perkampungan sunnah dan saya fikir ucapan dia jelas. Bukan untuk menganggap tak pakai tudung itu satu perkara biasa. Bukan untuk menghalalkan perbuatan itu. Dia sebut dia telah nasihatkan isteri dia dan sebagainya sehingga tinggal paksa je tak lagi. Yang lain dia dah buat menunjukkan bahawa dia anggap perbuatan itu penting. Tetapi perbandingan itu dibuat untuk menunjukkan bahawa dosa meninggalkan solat lebih besar daripada tak pakai tudung ataupun tidak menutup aurat dengan sempurna. Ini perbandingan yang tidak bermasalah.
Sama seperti perbandingan Abdullah bin Mas'ud tadi yang membandingkan dua kesalahan dan juga perbandingan yang telah dilakukan oleh Syu'bah rahimahullah. Dia telah dihentam oleh Aswaja. Namun, apa yang berlaku, peluru yang patutnya Aswaja nak hentam Johan sebenarnya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala tak kena pada dia, pergi kena kepada Ustaz Wadi Anwar. Selang beberapa hari, Ustaz Wadi Anwar keluar pula gambar dia pergi ke majlis perkahwinan selebriti, majlis perkahwinan ala Kristian yang ada majlis yang dihadiri ramai orang, nyanyian dan sebagainya. Ustaz Wadi Anwar ada di situ dan membaca doa di situ. Saya tak ada masalah dengan Ustaz Wadi Anwar dalam isu ini. Dia seorang yang dewasa, dia buat pilihan sendiri, majlis apa dia nak pergi, di mana dia nak baca doa, sama ada dijemput ke, tak dijemput ke, makan ke, tak makan ke, dibayar ke, tak dibayar ke, itu urusan dia yang kita tak nak masuk campur. Tetapi, kerana sikap melampaui batas Aswaja menghentam Johan dalam isu perbandingan tadi, yang sebenarnya bukan satu kesalahan pun, akhirnya yang terpalit Ustaz Wadi Anwar. Orang bertanya, bagaimana pula pendirian kamu tentang Ustaz Wadi Anwar yang pergi ke majlis itu? Duduk di majlis itu, melihat majlis pengantin dua-dua orang dekat depan dan tersenyum sampai ke telinga, sebagaimana kata pengantin perempuan, ucapan ini, perbuatan ini bagaimana pula? Ketika mengkritik Johan, Aswaja mengeluarkan video Ustaz Wadi Anwar. Kalau dibandingkan dua orang perempuan, yang satu tutup aurat, yang satu tak tutup aurat, tanpa melihat amalan-amalan lain, ini sahaja yang dilihat, pasti yang tak tutup aurat itu akan diazab. Baik. Kalau itu kekerasannya, bagaimana dia boleh pergi ke majlis yang dia tahu siapa yang jemput dia dan pergi baca doa dan senyum sampai ke telinga apabila melihat majlis itu berlangsung di depan? Sekali lagi, bukan untuk menghentam Ustaz Wadi Anwar, itu urusan dia, dia boleh cakap apa dia suka dan dia boleh pergi ke majlis mana dia nak pergi. Saya tak ada masalah. Tetapi peringatan untuk Aswaja, berhati-hati. Sebab kadang-kadang kita sangka kita nak bentes itu kaki musuh kita. Tapi yang terjatuh dan tersangkut kaki dia kawan kita sendiri. Maka dalam isu ini, mereka nak salahkan Johan. Tetapi yang terpalit sama adalah kena pada Ustaz Wadi Anwar dan kita menuntut Aswaja yang duk kritik orang, tegas dan berkeras dalam mengkritik orang, nyatakan pendirian juga dalam kes begini. Jadi, itu sedikit sebanyak ulasan saya tentang isu yang berlaku di perkampungan sunnah baru-baru ini yang bermula daripada perbandingan Johan yang pada saya, perbandingan itu jika bukan untuk menghalalkan dosa, jika bukan untuk memperkecilkan satu dosa, tidak ada masalah padanya sama sekali. Wallahu a'lam.